Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang 30 tahun dulu, Sheikh Imran Hussein telah melawat Malaysia dan telah beri beberapa ceramah di beberapa tempat tentang isu riba. Beliau pun telah tulis satu buku dan saya pun terlibat juga dalam pengedaran buku tersebut. Dan isu riba ni ialah tentang bukan saja dari segi agama haram, tapi satu sistem kapitalis yang satu hari akan menyebabkan kita menghadapi kesusahan. Ini yang Sheikh Imran Hussein telah menjelaskan. Riba ni memanglah dari segi agama, baik Islam, Kristian, Yahudi sama, ianya haram. Dan mengikut Sheikh Imran Hussein, dosa riba ni sama macam dosa kita berzinah dengan mak sendiri atau berzinah dengan ayah sendiri. Begitu serius sekali dosa riba ni. Tapi saya tidak mau bincang isu agama. Bab agama ni nanti orang akan kutuk saya, kata saya ni tidak layak untuk membincang isu agama. Jadi saya cuma nak bagi tahu apa yang Sheikh Imran bagi tahu. Sheikh Imran Hussein kata riba ni bukan saja haram, tapi dosanya sama macam dosa zinah dengan mak atau ayah sendiri. Itu Sheikh Imran kata. Dan tidak ada seorang mufti pun yang mempertikaikan kenyataan Sheikh Imran ni, dan beliau telah pun menulis satu buku yang diedar di banyak tempat di Malaysia. Tapi yang saya nak sentuh hari ini bukan dari segi haram halal atau bab agama, tapi apa yang Sheikh Imran kata tentang masalah riba ni akan menjadi kenyataan satu hari. Sekiranya berlaku satu bencana, satu krisis ekonomi, maka kita akan tahu berapa susahnya orang yang terlibat dengan riba, terlibat dengan hutang. Ini yang Sheikh Imran bagi tahu. Dan apabila saya belajar tentang Perang Dunia Kedua, saya ada ambil kursus yang sebenarnya, kursus tentang Perang Dunia Kedua. Sebab apa berlaku Perang Dunia Kedua? Dia balik juga kepada isu riba. Mungkin orang akan heran kalau saya kata riba ni menyebabkan Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Kedua mulai katalah tahun 39. Di Malaysia ni tahun 41 barulah Jepun masuk. Tapi dia punya permulaan tahun 20-an. Selepas tamat Perang Dunia Pertama. Dan ianya berpunca kepada krisis ekonomi. Dan dia bermula bukan di Eropah atau di Germany, tapi bermula di Amerika. Apabila jatuh pasaran saham Amerika, maka syarikat-syarikat pun bankrupt. Dan ramai orang bunuh diri masa tu. Hari-hari orang melompat dari bangunan bunuh diri ataupun tembak diri mereka dengan pistol dan sebagainya oleh kerana krisis ekonomi. Dia panggil the Great Depression. Kemelesetan ekonomi yang terbesar dalam dunia. The Great Depression 1920s. Masa itulah kita dengar cerita Bonnie and Clyde lah, Al Capone lah, apa semua berlaku zaman itu. Dan ianya bermula dari tahun 20-an, merebak ke Eropah, Germany, dan ianya oleh kerana hutang. Oleh kerana ekonomi dunia semasa itu dibina di atas hutang. The economy was built on debts.
And hutang ni melibatkan riba. The debts incurs interest. Jadi, apabila berlaku satu krisis, apa sajalah krisis, maka ekonomi akan terjejas. Dan bila ekonomi terjejas, bukan saja negara, tetapi rakyat di dalam negara tu banyak hutang. Bila banyak hutang, dan hutang ni juga melibatkan riba, dan kita duk bayar balik hutang setiap bulan ni, dia punya pokok tak bergerak. Bunga saja yang kita duk bayar. Kalau kita pinjam 1 juta ni, setiap bulan kita bayar, masih lagi hutang 1 juta. Tak luak 1 juta tu. That 1 million is still there. Yang kita duk bayar ni hanya interest. Dia punya riba saja. Jadi bermaknanya we are paying forever and ever, tapi hutang tu tidak hapus. Yang kita duk servis ni hanya dia punya interest factor saja. This is what happened tahun 20-an sampai tahun 30-an. Jadi apabila ekonomi dunia, seluruh dunia ni terjejas, rakyat pun susah, dan semasa itulah rakyat tak puas hati. Rakyat tak puas hati kerana mereka sekarang ni bukan saja tak boleh bayar hutang, factory tutup, bisnes lingkup, punca pendapatan dah tak ada. Orang tak boleh cari makan, orang tak boleh bayar hutang. Bank pula lelong rumah kita sebab tak bayar hutang. Kita pula dah lah tak ada kerja, tak makan, rumah pun tak ada, kena tidur tepi jalan. Jadi inilah berasalnya masalah seluruh dunia, ekonomi seluruh dunia, dan akhirnya tercetus Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, ekonomi dunia ni sembuh kembali sebab ramai orang mati, banyak negara hancur, bandaraya kena bom habis, jadi terpaksa bina semula. Jadi bila semua hancur, kita bina semula, maka ekonomi pun naik balik. Dia sama macam hutan ni, kita tebas tebang dan kita bakar hutang. Hutan ni sampai jadi padang terkukur, it becomes deserted. Dan selepas kita tebas tebang dan bakar pokok-pokok, hutan tu dah tidak ada lagi, maka kita pun kita pun tanam kelapa sawit, kita bina industri baru, industri kelapa sawit. Jadi itu yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Dunia ni boleh katakan hancur dan terpaksa bina semula, maka ekonomi pun bertambah pulih. Tapi bagaimana kerajaan mengatasi masalah? Ini di mana Germany ni, parti Nazi Germany ni pandai. Apabila ekonomi dunia ni hancur tahun 20-an sampai tahun 30-an, apabila orang menderita, orang susah, orang tak ada makan, tak ada kerja, tak ada rumah, tak ada apa langsung lah, tidur tepi jalan dan terpaksa meminta sedekah, pergi ke soup kitchen untuk nak makan, tidur tak tentu mana, tak tahu mana, makan pun tak tahu bila. Jadi apabila susah ni, kena carilah seorang, kena carilah punca atau sumber untuk kita salahkan. Takkanlah Germany nak kata kerajaan gagal. Takkanlah Germany nak kata Perdana Menteri ni Perdana Menteri yang gagal. Jadi mereka salahkan Yahudi. Mereka salahkan bank-bank di seluruh dunia, di Germany, di Perancis, di England, di Amerika, di merata dunia, bank-bank yang dimiliki oleh Yahudi. Jadi sistem kapitalisme, the capitalist system yang sebenarnya yang menghancurkan ekonomi dunia. Oleh kerana sistem kapitalis ni ialah sistem riba, maka
Apabila kita tak mampu bayar, maka interest tu bertambah banyak, riba tu bertambah banyak, bertambah tinggi, maka kita pun bankrupt. Bukan saja kita bankrupt, negara pun bankrupt. Dan apabila ini semua berlaku, kita kena cari seorang untuk disalahkan. Jadi, kerajaan Germany yang dipimpin oleh parti Nazi, mereka salahkan Yahudi. Mereka suruh rakyat benci Yahudi. Jadi berlaku satu, boleh katakan mass lunacy ataupun mass madness, di mana keseluruhan rakyat Jerman ni menjadi gila, macam masuk hantu. Dan mereka pergi bunuh orang Yahudi. Sebab mereka kata, aku ni dah tak ada kerja, aku ni dah tak ada makan, aku ni tak ada gaji, aku ni dah tak ada rumah, aku tak ada apa-apa dah. Oleh kerana Yahudi. Jadi mereka nak marah Yahudi, lepas geram kepada Yahudi, mereka bunuh Yahudi. Berjuta-juta Yahudi dibunuh oleh kerana orang Jerman ni tengah susah. Susah dari segi ekonomi. Jadi itu kebijaksanaan, boleh kita anggap sebagai kebijaksanaan parti Nazi dan negara Germany, di mana mereka channel atau salur kemarahan rakyat tu kepada Yahudi supaya mereka tak marah kerajaan, mereka marah orang lain. Dan akhirnya tercetuslah Perang Dunia Kedua. Jadi sama di Malaysia. Syekh Imran Hussein telah beritahu 30 tahun dulu, kalau kita tak berjaga, kalau rakyat Malaysia ni tidak awas, satu hari kelak akan berlaku satu bencana. Tak tahulah bencana apa, baik perang ke, baik kemelesetan ekonomi ke, depression ke, recession ke, akan berlaku satu bencana, dan bencana tu akan membawa kesusahan. Dan rakyat yang banyak berhutang, yang tak mampu bayar hutang, akan menderita. Ini Syekh Imran beritahu 30 tahun dulu. Dan Syekh Imran pesan dalam ceramah beliau, dalam buku yang beliau tulis, kalau kita berhutang sekarang, cubalah kita dalam beberapa tahun akan datang ni, cuba selesai semua hutang. Kalau kita beli kereta baru dan kita hutang banyak, juallah kereta tu. Kalau naik bas pun naik bas lah, atau beli kereta murah second hand tanpa terpaksa hutang. Sama dengan rumah, kalau kita ada rumah besar, kita ada hutang banyak, kita kena duk bayar bank, mungkin separuh gaji kita duduk kena bayar hutang rumah, hutang kereta, hutang ni dan sebagainya, juallah semua. Duduklah rumah kecil, asalkan tidak ada hutang. Ini Syekh Imran beritahu. Sebab yang akan membunuh kita ialah hutang kita. Dan tak apalah kalau ekonomi ni sedang bertambah baik, ada economic growth, kita pendapatan kita ni tinggi, tapi kita tidak boleh jamin masa depan satu hari akan berlaku bencana di mana kita tak mampu bayar hutang kita, dan masa itulah kita akan susah, dan riba ni akan membunuh kita, will kill us, mengikut Syekh Imran. Dan ini berlaku tahun 20-an, tahun 30-an di Eropah, di Amerika, dan satu sebabnya berlaku peperangan, perang dunia dan sebagainya. Dan ini boleh berlaku sekali lagi kalau kita tak jaga. All we need is one big crisis. Hari ini krisis tu ialah COVID-19. Kita tidak tahu, Syekh Imran pun tidak tahu bentuk krisis yang akan kita menghadapi 30 tahun dulu. Hari ini kita sudah tahu krisis tu ialah COVID. Dan COVID ni sama macam dulu tahun 20-an, tahun 30-an, di mana berlaku the Great Depression. Dan hari ini ramai rakyat menghadapi kesusahan. Mungkin tidaklah sebesar atau seteruk tahun 20-an, tapi masih krisis.
Dan apa dia komplain rakyat? Komplain rakyat ni nak bayar hutang susah. Kita nak minta moratorium. Kalau boleh 6 bulan, setahun, 2 tahun kalau boleh moratorium dari bank. Di merata dunia, di England pun, bank beri kita 3 bulan moratorium untuk kita tak payah bayar hutang. Sebab masalah di England ni pun sama, masalah nak bayar hutang. Dan boleh katakan household debt di England ni tinggi sangat-sangat. Semua di sini kita guna credit card. Semua kita bayar, kita tak beli cash. Semua kita tu. Kita beli iPhone, handphone, komputer, kita beli washing machine. Apa saja dalam rumah kita beli ni, semua kita hutang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Dan ini sudah lama, bukan baru, bukan satu fenomena baru. Memang dari dulu, dah 40-50 tahun dulu, rakyat di England ni memang beli barang mengguna hutang, tidak mengguna cash. Hari ini masalah kita, bila pendapatan kita jatuh, bila kilang tutup, pejabat tutup, kita tidak ada pendapatan, kita nak bayar hutang ni masalah yang besar. It's the debt issue. Di Germany ni dia orang, okey, kita salahkan orang Yahudi. Bank-bank Yahudi yang bagi pinjaman kepada negara dan kepada kita, kepada rakyat. Hari ini mereka charge interest atau riba tinggi, menyusahkan kita. Kita lepas geram kepada Yahudi, kita bunuh berjuta-juta Yahudi oleh kerana kita ni berhutang, kita tak mampu bayar hutang. Hari ini COVID, kita nak salah siapa? Di England ni nasib baik mereka tak kata kerajaan gagal, Boris Johnson perlu letak jawatan. Kita akui bahawasanya ini satu bencana yang melibatkan seluruh dunia. Bukan saja di England, seluruh dunia kita menghadapi masalah ni. Bukanlah salah Boris Johnson. Malah Boris Johnson tu sendiri hampir mati. In fact, malam terakhir tu, doktor dah kata kalau Boris Johnson ni tidak survive, dia akan mati. Esokkan tu memang kita ada Perdana Menteri baru. Tapi yalah, Tuhan sambung nyawa Boris Johnson tu. Dah boleh katakan satu kaki dalam kubur. Dah nak tunggu masuk kaki kedua dalam kubur. Tapi dia hidup balik. Itulah rahmat Tuhan kepada Boris Johnson. Kita di Malaysia ni, kita banyak menghadapi masalah, tapi golongan pembangkang, baik dalam pakatan, baik dalam UMNO sendiri, golongan pembangkang berjaya boleh katakan menghasut rakyat bahawasanya masalah kita di Malaysia ni boleh kita salahkan Kerajaan Perikatan Nasional dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, kerana mereka lah kita menghadapi kesusahan. Ini bukan kerana COVID, ini bukan fenomena seluruh dunia. It is not a worldwide problem. It is the problem of the Perikatan Government and Muhyiddin Yassin. Jadi rakyat pun sama macam rakyat Germany dulu, bila mereka susah, parti Nazi dan kerajaan beritahu kata ini kita kena salahkan Yahudi, maka orang Jerman pun percayalah masalah aku ni ialah kerana Yahudi, maka kita bunuh Yahudi. Berjuta-juta Yahudi kita bunuh untuk menyelesaikan masalah ekonomi kita. Jadi di Malaysia ni sama. Apabila pihak pembangkang kata kita kena salahkan Muhyiddin dan kerajaan perikatan dan kita kena suruh Muhyiddin letak jawatan, kita kena tukar kerajaan, dan rakyat Malaysia pun percaya. Sama macam orang Jerman percaya kalau kita bunuh Yahudi, ekonomi Jerman akan naik semula. Jadi rakyat Malaysia ni percaya yang kita kena salahkan Muhyiddin dan kerajaan perikatan, maka Muhyiddin letak jawatan, kita tukar kerajaan. Dah 3 minggu dah. Tapi tak juga ekonomi kita bertambah baik, tak juga COVID ni tamat. In fact, masa Muhyiddin dulu, jumlah masalah COVID ni, jumlah dia lebih kurang dari sekarang. Sekarang lagi tinggi. Jadi, di mana kata salah Muhyiddin? Teori itu memang tidak pakai. Dan hari ini,
kita percaya yang tukar kerajaan ni ialah cara untuk menyelesaikan masalah. Dan kita percaya pada tahun 2018 sama tukar kerajaan, semua masalah akan selesai, kita hapuskan GST, maka rakyat akan jadi kaya raya, rakyat tidak lagi akan menghadapi kesusahan, cost of living akan turun, jauh murah. Tapi bila hapus GST, tak juga turun. In fact, kos naik lebih tinggi. Jadi ini semua boleh katakan fitnah pembangkang. Rakyat percaya. Dan kalau kita kaji balik, yang sebenarnya masalah Muhyiddin ataupun kegagalan Muhyiddin dan kerajaan Muhyiddin, Kerajaan Perikatan Nasional, ialah tidak berjaya nak menjawab fitnah dari pembangkang. Rakyat percaya yang masalah dia kerajaan gagal, masalah dia ialah Perdana Menteri gagal, kita tukar Perdana Menteri, kita tukar kerajaan, semua masalah ni selesai. Hari ini sudah 3 minggu, kita sudah sedar bahawasanya ini semua cerita dongeng. Jadi sebab apa rakyat percaya semua ni? Sama macam rakyat percaya bila hapus GST ni, rakyat Malaysia akan jadi kaya raya. Tidak pun. In fact, bila kita hapus GST, rakyat lagi miskin. Jadi sebab apa kita percaya? Yang kalau tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, masalah semua akan selesai. Dan hari ini kita sudah tahu itu semua fitnah. Masalah dia, kegagalan dia ialah kerana Kerajaan Perikatan Nasional, Kerajaan Muhyiddin Yassin gagal menjawab fitnah ni dan gagal meyakinkan rakyat yang apa dia masalah sebenar dan secara mana kita nak mengatasi masalah. Dan rakyat tidak maulah akui yang kesilapan ni kesilapan mereka sendiri. Yang kita ni berhutang banyak. Yang kita ni duk bayar setiap bulan ni interest begitu tinggi, riba begitu tinggi. Apabila 30 tahun dulu Sheikh Imran Hussein telah warning kita, telah memberi amaran yang satu hari ini akan menyebabkan kesusahan bagi kita. Kita tidak dengar 30 tahun dulu. Hari ini bencana tu sudah berlaku dan apa yang dikata, yang diberi warning oleh Sheikh Imran tu sudah menjadi kebenaran, tapi kita tidak mau mengaku yang kesalahan ialah kesalahan kita. Kita nak cari Yahudi untuk kita salahkan. Dan Yahudi itu ialah Kerajaan Perikatan dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kerana mereka lah kita susah. Jadi kegagalan yang sebenar ialah Muhyiddin Yassin dan Kerajaan Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional tidak dapat menjawab fitnah ni dan meyakinkan rakyat Malaysia tentang apa masalah sebenar dan apa perlu kita buat untuk mengatasi masalah kita. Apa berlaku di Germany tahun 20-an, 30-an berlaku sekali lagi di Malaysia dan kita pun juga menjadi sama gila macam orang Jerman masa tahun 20-an dan 30-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.